Tuan-tuan, zaman dulu, ni cerita sikit. Zaman dulu, orang istinja dengan batu. Kita dah buang air besar, kita istinja dengan batu. Sah tak? Bersih tak? Bersih? Tukar, bukan dengan batu, dengan tisu. Bersih? Ada yang nyorongin lah kan? Tak bersih tak? Tak berapa bersih. Kalau dengan tisu pun tak bersih, apatah lagi dengan batu. Bersih, tak bersih. Tak bersih manalah. Tapi Islam kata, sah lah. Selagi mana dengan 3 biji batu. Sah. Walaupun ada tinggal. Ada tinggal sisa. Kulit cabai, ada lagi. Tapi dihukum sah kerana najis tu sikit. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, "Idza staiqadha ahadukum minan naum fala yaghmisu yadahu fil ina hatta yaghsilha thalatha." Bila salah seorang pada kamu bangun daripada tidur, jangan terus celupkan tangan dalam air sehingga dia basuh tangan dia 3 kali. Li'annahu la yadri aina batat yaduh, kerana dia tak tahu di mana tangan dia tidur. Di mana tangan dia landing, dia tak tahu. Sebab apa kena basuh tangan 3 kali? Sebab zaman tu istinja dengan batu. Istinja dengan batu ni dia ada tinggal kesan sikit, cuma dimaafkan. So kalau tengah tidur ni kadang-kadang duk garu tempat tu. Bangun pagi lupa nak cium tangan. Masuk dalam tu takut-takut bernajis dan kotor. Tapi dimaafkan untuk solat. Kerana najis tu sikit. Begitu juga dengan orang yang tak sunat, dimaafkan. Dah kalau memang dia ada najis, tak boleh bawa ke masjid, bawa ke masjid, buat apa? Suruh dia solat apa-apa. Maka sebab itu kita kata, sejak bila orang Melayu nak jaga saf, putus saf. Itu saf kita pun renggang. Saf kita pun renggang. Maka sebab itu kita kata, kalau betul nak jaga saf, bagi rapat. Hangat Ustaz? Hangat? Tak apa, kita minta. Pasang aircon. Okey. Tetapi ada satu riwayat daripada Bara' bin Azib. Katanya, kami, sahabat, apabila kami salat di belakang Nabi, kami suka untuk berada di belah kanan Nabi. Supaya Nabi ni akan memandang kami dengan wajahnya. Dan sunnah ni, sunnah bila imam habis salat, dia akan baca, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kan? Baca yang tu, lepas tu dia akan pindah posisi. Pindah belah mana? Menghadap belakang, menghadap makmum, ataupun menghadap ke belah kanan. Sunnah. Sama ada pusing kanan, ataupun pusing belakang. Mana menghadap makmum. Sunnah. So imam jangan sombong kan. Lepas salat, baca Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pusing. Ada imam yang tak pusing kan? Pusing lah. Baik, tengok makmum. Hormat pada makmum. Saya rasa Syekh Hasan Haidar yang datang pada Yaman dulu ada tegur seorang imam di Malaysia yang tak pusing. Arab situ. Tapi ialah kalau kita, sebab yang tegur tu Arab, jadi imam tu malu Allah sikit. Kalau kita yang tegur, silap-silap kita pun kena lempang. Jadi ada riwayat yang menyebut sahabat Bara' bin Azib, dia kata kami suka belah kanan. Adakah sunnah? Tak. Itu inisiatif dia. Dia kata kami suka belah kanan sebab nanti Nabi pusing belah kanan. Bila Nabi pusing belah kanan, Nabi tak nampak lah kami. Kami pun nampak Nabi. Itu inisiatif lah. Bukan maksudnya ada kelebihan khusus. Tak ada. Kelebihan khusus berada dekat dengan imam di saf yang paling dekat dengan imam, iaitu belah paling depan. Paling depan. Baik. Okey, niat dan lafaz niat. Yang ni pun biasa kita bincang ni, cuma mungkin ada yang baru nak dengar. Saya ulang secara ringkas. Memang dalam hadis sebut niat ni penting lah. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan tu dengan niat. Amalan dihitung berdasarkan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan dihitung amalan dia berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. So, bila kita belajar bab niat, saya nak betulkan pemahaman kita orang Melayu ni dalam bab niat. Kadang-kadang kita fikir niat tu lintasan hati. Tak lintasan hati. Niat bukan lintasan hati. Niat adalah tujuan. Kita tahu kita nak buat apa. Itu maksud niat.
Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata innamal a'mal. Amalan, Nabi tak kata ibadat, Nabi kata amalan. Setiap amalan yang kita buat dalam dunia ni ada niat, ada tujuan. Tuan-tuan datang sini tadi ada niat tak? Kalau kita faham niat tu lintasan hati, alamak, masa keluar rumah tadi tak ada pun terlintas dalam hati, sahaja aku datang daurah solat. Yang tu bukan niat. Niat tu kalau kita buka pintu, kita bertindak, tujuan tu tersemat dalam jiwa. Kalau orang tanya, bang nak pergi mana ni bang? Saya nak pergi kursus solat. Niat dah ada. Kan hadis tadi kita baca, Nabi kata siapa yang ambil wuduk di rumah, kemudian dia keluar daripada rumah dia, nak pergi ke masjid, la yuridu illa salah, tidak ada tujuan lain melainkan salat, setiap langkah dia akan menggugurkan dosa dia, setiap langkah dia akan meninggikan darjat dia. Betul? Imam Nawawi letak hadis ni dalam bab niat dalam Riyadhus Salihin. Tapi ada tak antara kita masa nak keluar daripada masjid tu buat lintasan hati, sahaja aku keluar rumah pada pukul 2 petang, nak ke masjid solat zuhur kerana Allah Ta'ala. Ada? Ada tak? Tak ada. Bila tak ada, adakah fadilat ini tak dapat kat kita? Dapatlah. Dan tak pernah lagi saya tengok orang start motor, padam. Start, padam. Pasal orang? Niat tak masuk. Bila saya cakap macam ni, ada orang kata, ustaz jangan nak memudah-mudahkan sangat agama ni. Dah memang mudah, kita nak pergi susah apa-apa. Tuan-tuan, hadis yang Nabi sebut tentang amalan dengan niat ni, Nabi sebut bila? Nabi kata innamal a'malu binniyat, amalan dengan niat. Bila Nabi sebut? Nabi sebut dekat-dekat nak hijrah. Ataupun sewaktu hijrah, sebab Nabi kata faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Nabi sebut waktu hijrah. Salat bila? Pensyariatan salat ni bila tuan-tuan? Pensyariatan salat Isra' Mi'raj, sebelum hijrah. Kenapa Nabi lewat sebut tentang niat sedangkan orang dah salat sebelum tu? Kerana niat bukanlah satu benda yang susah. Niat bukan satu benda yang susah. Sebab itu Nabi ajak Ibn Mas'ud solat 2 rakaat sebelum bersama dengan isteri malam pertama. Nabi ajak, tapi Ibn Mas'ud kata, tak pernah tanya, Nabi macam mana nak niat? Nabi ajar orang buta salat 2 rakaat bila ada hajat. Lepas tu Nabi suruh berdoa. Dia tak kata pula, niat macam mana niat? Benda yang simple. Kita tahu waktu apa, salat apa, berapa rakaat, duduk belakang imam. Bahkan kalau orang tanya, ni pakcik, dengan takbir ni pakcik nak buat apa? Saya nak salat zuhur 4 rakaat. Yang tanya, pasal apa? Tak salat apa? Pakcik dah ada niat, saya nak test je. Niat dah ada. Tapi kalau dia angkat takbir waktu zuhur, pakcik nak buat apa dengan takbir ni? Tak tahulah. Maknanya pakcik tu pun dah tak apa nak normal lah tu. Boleh faham? Maka sebab itu dalam bab niat ni kita jangan susahkan orang. Saya tengok susah orang Melayu nak niat ni tak masuk-masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai imam rukuk pun dia tak masuk lagi. Sedangkan waktu makan bukan main laju dia makan. Makan perlu niat tak? Entah, makan perlu niat tak? Makan perlu niat. Minum pun perlu niat. Tapi waktu makan laju, tak ada pula dia paling slow makan. Dia paling laju. Orang belum habis pinggan, dia dah habis 2 pinggan. Tapi bab salat dia lambat masuk. Kerana dia salah faham dalam bab niat. Okey? Cuma ulama' sebut, ulama' fiqh dia sebutlah ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Yang tu kita tak nafi. Qasad ni tujuan, tahu nak buat apa. Dia tahu bila qasad, tujuan, pasti. Ta'arud, waktu dia buat tu dengan niat, ada tujuan. Ta'yin, mesti bezakan antara yang lain. Kalau orang tanya, dia bangun sahur. Ni bangun sahur ni nak buat apa? Saya bangun sahur ni nak solat. Nak puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Dia ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Bila nak solat, tujuan dah ada dalam jiwa. Nak buat apa ni? Saya nak solat. Solat apa? Solat zuhur. Ada ta'yin, ada qasad, ada ta'arud. Masih diangkat takbir, ta'arud. Maksudnya niat itu bersama waktu diangkat takbir. Tak ada pula diangkat takbir dulu. Masih diangkat takbir, dia nak solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Masa angkat takbir. Lepas tu habis bagi salam, rasa macam malas nak solat zuhur, nak solat subuh. Tadi kira subuh 2 rakaat juga. Yang tu tak ada ta'arud. Dia kena solat balik. Kerana masa angkat takbir tadi, dia nak solat
Sunat subuh 2 rakaat. Boleh faham? Perlu tak lafaz niat? Sebahagian fuqaha Syafi'i dia sebut sunat, digalakkan untuk kita lafaz niat. Cumanya Abu Abdullah Az-Zubairi, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, dia tafsir kalam Imam Syafi'i secara salah. Imam Syafi'i sebut, Imam Syafi'i kata innaha ataupun innaha laysat kasiyam la yadkhuluha illa bil lafzi. Imam Syafi'i sebut salat tak macam puasa, yang mana salat ni kita tak masuk dalam salat melainkan selepas daripada kita melafazkan. So Abu Abdullah Az-Zubairi dia kata lafaz tu maksud lafaz niat lah. Imam Nawawi mengkritik pandangan ni. Dia kata bukan lafaz niat. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i salat tak masuk, tak mula melainkan dengan lafaz takbiratul ihram. Kan kita puasa mana ada takbiratul ihram? Tapi solat perlu takbiratul ihram. Jadi salah tafsir. Orang yang kata wajib lafaz niat salah. Tapi sebahagian fuqaha kata sunat untuk kita sebut lafaz niat ni untuk membantu jiwa, menguatkan jiwa. Cuma fuqaha yang kata sunat ni, dia kata lafaz tu lafaz secara sir, dia seorang je dengar. Tapi kita satu masjid dengar. Tu salah lah. Tapi saya berpandangan, wallahu alam, saya berpandangan lafaz niat ini tidak digalakkan ataupun tidak disunatkan. Kenapa? Kerana tidak ada dalil yang jelas daripada Nabi dalam masalah lafaz niat. Kecuali tempat-tempat yang Nabi lafaz. Di mana tempat Nabi lafaz? Niat. Di mana tempat Nabi lafaz niat? Yang pertama Nabi lafaz niat waktu ihram. Labbaik Allah hajjan wa umrah. Yang tu Nabi sebut. Waktu ihram Nabi lafaz niat. Yang tu kita lafaz lah. Tapi dalam bab salat ni tak ada satu riwayat pun daripada Nabi yang Nabi lafaz niat. Tapi ulama mazhab Syafi'i mereka melakukan qiyas. Mereka kata di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan boleh lafaz niat sebelum ibadat, iaitu sebelum Nabi buat haji, Nabi waktu ihram tu Nabi lafaz. Itu pertama. Yang kedua, Nabi pernah masuk rumah isteri dia pada waktu duha, Nabi tanya, ada makanan? Tak ada. Nabi kata fa inni shaim, maka aku puasalah. Maka sebahagian ulama dia kata yang ni lafaz niat lah ni. Sebab Nabi bagi tahu ke Aisyah, Nabi puasa. Saya punya pandangan, wallahu alam. Tuan-tuan, kita tengok, kita nilai. Sebahagian fuqaha kata tidak digalakkan kerana Nabi tak lafaz, melainkan tempat yang Nabi suruh lafaz. Yang kedua, mereka gunakan qiyas. Qiyas dengan haji. Tuan-tuan, kita sebagai orang yang mengaji, dua pandangan, dua-dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama guna, dia kata tak ada riwayat. Pandangan kedua dia guna qiyas. Qiyas pun dia kata qiyas ni adalah hukum Islam juga. Maknanya sumber perundangan juga. Kita kata betul, qiyas memang sumber perundangan. Cuma kena ke tak kena nak guna qiyas waktu ni? Saya kata wallahu taala alam, saya berpandangan tidak digalakkan. Kerana qiyas, walaupun kita iktiraf qiyas adalah sumber, cuma nak guna dalam isu ni agak kurang sesuai. Kenapa? Pertama, Nabi solat di Madinah berapa kali sehari? 5 kali sehari. Nabi berjemaah 5 kali sehari. Nabi buat haji berapa kali? Nabi buat haji berapa kali? Sekali. Sekali Nabi buat haji, ada lafaz daripada Nabi lafaz niat waktu ihram. Tapi kenapa yang salat 5 kali sehari tak ada satu riwayat pun menunjukkan Nabi lafaz niat? Tak kepelik? Menunjukkan lafaz niat dalam salat tidak ada. Lafaz niat tidak ada. Yang tadi itu hadis yang Nabi masuk bagi tahu ke isteri dia, saya puasa. Yang tu bukan lafaz niat. Yang tu cuma nak bagi tahu ke isteri. Sebab tu lafaz niat yang kita buat di Malaysia dengan lafaz niat dalam hadis tak sama. Kalau kita jawab exam, tolong berikan lafaz niat Ramadan. Fa inni shaim. Dia jawab macam tu, fa inni shaim, sama macam dalam hadis. Dapat markah penuh tak? Tak penuh. Ada satu riwayat daripada Rabi', yang mana Rabi' dia meriwayatkan daripada Al-Imam Syafi'i, sebelum daripada salat Imam Syafi'i sebut, Bismillah, muwajjihan
lil qiblah ataupun li qiblatillah wa muaddiyan li fardillah. Nabi Imam Syafi'i sebelum dia salat dia sebut macam ni, bismillah dengan nama Allah, muwajjihan li qiblatillah, memandang kiblat Allah, wa muaddiyan li fardillah, dan melaksanakan fardu Allah. Allahu akbar. Jadi sebahagian ulama dia jadikan kalam Imam Syafi'i ini sebagai sumber untuk kata lafaz niat tu sunnah. Kerana Imam Syafi'i ini salah juga. Ini amalan salah. Kita kata yang ni bukan lafaz niat. Yang ni bukan lafaz niat. Kita lafaz niat macam tu. Bismillah. Menghadap kiblat. Sebab kalau kita tengok lafaz niat dalam kitab fiqh, dia kata lafaz niat mesti sama macam apa yang dilintas dalam jiwa tu kan. Mesti ada disebut solat apa. Dalam lafaz Imam Syafi'i dia sebut solat apa? Tak sebut. Ada sebut tentang ikhlas lillahi ta'ala? Tak sebut. Maka sebab tu kita kata yang ni bukan lafaz niat. Ni bukan lafaz niat. Yang seperti mana yang orang Melayu faham. Baik. Sebab tu kita kata tidak sunnah. Tapi kalaulah kata ada orang lafaz niat sebelah kita, kita biarlah, kita tahulah dia mazhab Syafi'i. Janganlah pergi lempang dia pula. Saya dah masuk dah kursus 1 hari. Jadi saya jadi alim hari ni. Siapa lafaz niat lepas ni saya lempang. Dah, jangan. Ini masalah khilaf. Kita pilih yang terbaik. Yang mana yang berbeza dengan kita, kita lapang dada lah. Kita berlapang dada. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pegang mazhab Syafi'i, nak lafaz niat juga, kita tak boleh paksa. Tapi tuan-tuan tak bolehlah kata orang yang tak lafaz niat ni sesat ke apa. Orang yang kata lafaz niat ni ada pun dia kata sunat aja. Dia kata digalakkan aja. Dia pun tak ada kata solat tak sah. Dia kata sejak masuk dalam bengkel ni tak lafaz niat semua ni. Sesat dia orang ni. Tak sesat pun, sunat. Orang yang kata kena pun sunat je. Baik. Kemudian memandang kiblat. Yang ni juga wajib lah. Berdasarkan ayat Al-Quran, fawalli wajhaka syatran masjidil haram. Hendaklah kamu pandangkan muka kamu ke Masjidil Haram. Maka kita kena pandang kiblat. Kita kena pandang kiblat. Cuma bagi wajib ni bagi yang mampulah. Bagi yang tak mampu, maka gugurlah. Gugurlah kefarduan tu sebab dia tak mampu. Macam mana tak mampu? Katalah dia solat fardu dalam kapal terbang. Dia tak boleh nak menghadap kiblat sebab bahaya. Mungkin sebab dulu saya solat dalam kapal terbang, ada pramugari yang bagi, ada pramugari yang tak bagi. Kita nak solat di kawasan belakang kan. Kalau kata kita pergi ke barat, kita pergi barat senang sebab kita memang memandang ke arah barat. Tapi kalau kita balik ke Malaysia, daripada Jordan nak balik ke Malaysia, kan kiblat belah ekor. So kita nak pandang ke belakang tu, kita kena pergi kawasan yang luas sikit untuk kita solat. Ada pramugari tak bagi, dia kata bahaya. Kalau apa kapal terbang tu goyang ke apa, kita akan terpelanting. So pada waktu tu kita solatlah di atas kursi dalam keadaan kita tidak memandang kiblat kerana kita tidak mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Yang penting solat, jangan tak solat. Baik. Solat sunat atas kenderaan boleh ke tak? Boleh solat sunat atas kenderaan. Cuma hukum asal untuk solat fardu tak boleh atas kenderaan, kecuali jika terdesak. Macam tadilah naik kapal terbang. Masuk waktu solat subuh, kalau solat zuhur dengan asar kita boleh jamak. Maghrib dengan isyak boleh jamak. Tapi kalau solat subuh tak boleh nak jamak. Kita buka tingkap, tengok fajar dah terbit. Matahari belum terbit, tapi kita nampak dah kuning-kuning. Maksudnya waktu subuh masih ada. Kan? Kita kena solat. Walaupun sebahagian ulama' kata tak boleh solat atas kenderaan, tapi dalam waktu tu kita kenalah solat atas kapal terbang. Takkan nak kata, pilot, saya nak solat kalau wajib, tunggu jap. Macam mana? So dia terpaksa pula nak landing sebab kita nak solat subuh. Tak perlulah kita solat di atas tu. Tapi kalau kita boleh turun. Kita boleh turun daripada kenderaan, turun untuk salat fardu. Sebab Nabi tak pernah salat fardu, walaupun dia musafir, melainkan dia turun daripada kenderaan dia. Salat sunat boleh. Salat sunat boleh untuk dilaksanakan di atas kenderaan, cuma ulama' berbeza pendapat. Waktu angkat takbir tu kena pandang kiblat ke tak? Sebahagian ulama' dia kata kena pandang kiblat. Tengok saya tulis kat situ. Dia kata, adakah wajib memandang kiblat ketika takbiratul ihram waktu nak solat sunat atas kenderaan? Kita nak solat sunat atas kenderaan dalam kereta, boleh tak? Boleh. Kalau tak bahayalah. Kalau kita bukan driver. Tapi wajib tak pandang kiblat untuk takbiratul ihram? Ulama' beza pendapat. Ya? Sebahagian ulama' kata sunnah untuk memandang kiblat waktu takbiratul ihram. Tapi Hambali kata wajib. Ya? Berdasarkan hadis Anas
Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa arada ay yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbara thumma shalla haitsu kana wajhuhu wa rikabuhu. Nabi bila dia nak salat sunat atas kenderaan dia, dia akan memandang kiblat, dia akan ambil unta dia tu pandang kiblat, lepas tu dia bertakbir. Hadis riwayat Abu Daud, cuma hadis ni dipertikaikan kerana al-jarud, perawi dia bertafarrud. Ibn Qayyim menghukum dhaif. Kerana sahabat seperti Jabir, Abdullah bin Amir, Abu Dha dan Zubair, riwayat hadis yang sama tapi dia tak sebut Nabi pandang kiblat dulu. Maka kita katakan, majoriti ulama kata sunnah. So kalau kita tengah, kita naik dengan kawan kita kan, kita nak salat atas kereta. So tidak syarat untuk pandang kiblat waktu takbiratul ihram, cuma sunnah saja. Tapi biasa orang buat salat dalam kereta ni. Sunnah yang ditinggalkan kan? Betul tak? Jadi anggap sunnah yang ditinggalkan. Kadang-kadang kita pun segan kan, nak salat dalam kereta. Segi orang nampak macam orang gila. Akhir zaman kan? Macam tu. Baik. Tambah pula saya mengajar lepas ni, boleh solat dalam kereta kalau solat sunat. Terus tak dapat tauliah tu. Jadi kalau kita musafir, kalau kita berjalan, yang kata boleh solat sunat atas kenderaan ni, musafir yang macam mana? Majoriti ulama dia kata tak syarat, yang penting hang jalan atas kenderaan hang boleh solat sunat. Mazhab Malik kata tak, perjalanan yang jauh yang boleh qasar salat saja, yang boleh jamak boleh qasar, yang tu je boleh. Kalau sekadar orang kata apa jalan dekat-dekat daripada Pening nak pergi ke Nibong Tebal, tak payah. Tapi sebenarnya tak. Selagi mana namanya perjalanan, naik kenderaan, boleh solat sunat di atas kenderaan. Tapi solat fardu kena turun lah. Gitu. Dan tak ada beza lah untuk orang lelaki dengan perempuan. Orang perempuan pun boleh salat di atas kenderaan. Dalam kereta kan, duduk belakang, salat. No problem. Tapi pastikan tak bahaya lah. Kalau dia tu bawa motor, tiba-tiba nak solat atas kenderaan. Lampu merah, dia tak sedar pasal apa? Tengah sujud. Janganlah. Yang penting kena, pasal pembonceng okey lah. Tapi kalau dia tu sendiri bawa, janganlah. Sebab sunat je pun.